بالله العلي العظيم. اللهم نحن لمن نعرف بأوامرك ونعرف به نواهيك وانصرة الرحمن والهم الملائكة المقربين واخرجنا من السموم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Dan mustahil lawannya iaitu keluh. Dan mustahil lawannya iaitu keluh atau ada haraf atau suara dan upamanya pada kalamnya yang qadim. Dan mustahil lawannya, lawan bagi kalam, iaitu lawannya keluh atau ada haraf atau suara dan umpama haraf atau suara pada kalamnya, kalam Allah Ta'ala yang qadim. Itulah yang lawan bagi sifat kalam. Sifat kalam, kalam dengan mana perkata. Sekiranya kalau tidak ada sifat perkata kepada zat Allah Ta'ala, nascaya keluh, nascaya bersifat dengan keluh, maknanya keluh itu ialah tidak ada sifat perkata. Keluh itu ialah tidak ada sifat perkata, tidak ada sifat kalam. Daripada sesuatu zat yang sepatutnya ada. Maknanya lawan bagi perkata, sifat kalam yang kita terjemuh dengan bahasa Melayu katanya perkata, yang mana lawan dianya ialah mustahil, ialah keluh. Keluh itu ialah tidak ada sifat kalam, ternafi sifat kalam daripada sesuatu yang sepatutnya ada sifat kalam. Sebab tu kalau faham di situ, maka umpama batu, umpama kayu, kita tak boleh kata keluh kepada dia. Walaupun tidak ada sifat perkata pada kayu batu sekalipun. Tetapi tak boleh kita nak kata keluh kepada dia. Sebabnya jenis kayu batu, jenis benda yang tidak ada sifat perkata. Sama juga kat binatang-binatang, tidak ada sifat kalam pada binatang itu, kita tak boleh kata keluh, tak boleh kata bisu. Sebab jenis binatang kelakuannya tidak ada sifat perkata pada awal lagi. Adapun di kita manusia, kalau tidak ada sifat perkata pada kita manusia, bolehlah nak katanya keluh, bolehlah nak kata bisu. Begitu juga zat Allah Ta'ala sepatutnya ada sifat perkata, sekiranya tidak ada sifat perkata, tak boleh kata zat Allah Ta'ala zat yang keluh, maka keluh terhadap Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Adapun keluh pada kita manusia, bisu pada kita manusia adalah perkara yang harus pada akal. Keluh nisbah bagi kita manusia adalah harus, keluh nisbah bagi Allah Ta'ala adalah wajib, itu adalah perkara yang mustahil. Atau ada haraf atau suara dan umpamanya pada kalamnya, kalam Allah Ta'ala yang qadim. Jadi setengah daripada perkara yang mustahil juga yang melawani sifat perkata ialah sifat perkata Allah Ta'ala itu berharaf dan bersuara. Maka ini setengah daripada perkara yang mustahil juga. Kenapa boleh katanya ada haraf, ada suara, ini berharaf, bersuara dan sebagainya, berbaris, ada terdulu, ada terkemudian, ada pada bersusunan cakapan,
adalah perkara yang mustahil juga sebab kita bincang tentang sifat perkata. Sifat perkata artinya kalam ismi. Maka memanglah sifat perkata bukan dia haraf, tidak bersuara, tidak berharaf dan lain-lain lagi. Maka sekiranya kalau dikatakan sifat kalam yang qadim atau sifat perkata artinya kalam ismi itu ialah berharaf bersuara, itu setengah daripada perkara yang mustahil. Sebab benda yang berharaf dan bersuara itu bukan sifat kalam, bukan perkataan. Kalau perkataan memanglah berharaf bersuara dan lain-lain lagi, ada berbaris, ada sakin, ada terdulu, ada terkemudian satu kelimuh di atas satu kelimuh. Kalau kalam dengan mana perkataan, ialah berharaf bersuara. Di sini kita bincang tentang kalam dengan mana sifat, maka memanglah mustahil kalau berharaf bersuara. Dan dalil kalam itu firman Allah Ta'ala. Di sini musannif mendahulukan dalil nakli di atas dalil akli. Dan dalil kalam itu dalil yang menunjuk di atas Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat kalam dan mustahil bersifat dengan lawannya. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah akan Musa, akan Nabi Musa. Berkata-kata yakni bercakap-cakap Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Jadi Allah Ta'ala ada bercakap dengan Nabi Musa. Sebagai berkata-kata, maknanya bercakap sungguh bercakap. Sebagai berkata-kata ini sungguh dia berkata dengan Nabi Musa, sungguh dia bercakap dengan Nabi Musa. Tetapi cara mana Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, itu dia akan huraikan. Tapi belum pada itu kita tengok di sini daripada ayat ini Allah Ta'ala firman katanya wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala menceritakan bahwasanya pada suatu zaman dahulu Allah Ta'ala ada bercakap bersama dengan Nabi Musa. Ada bercakap bersama dengan Nabi Musa. Maka daripada cerita ayat di sini kita boleh ambil faham bahawasanya Allah Ta'ala tak boleh nak bercakap bersama Nabi Musa melainkan dia bersifat dengan sifat perkata. Dia bersifat dengan sifat kalam. Kalau tak bersifat dengan sifat kalam, dengan mana dia bisu, macam mana dia nak bercakap dengan Nabi Musa. Maka apabila kata Allah Ta'ala ada bercakap dengan Nabi Musa, sungguh bercakap Allah Ta'ala, ada berlaku bercakap Allah Ta'ala bersama Nabi Musa, itu menunjuk katanya, kita kira katanya bahwasanya kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kalam, sifat perkata, macam mana dia nak bercakap dengan Nabi Musa? Padahal dia cerita kata dia dah bercakap dengan Nabi Musa pada zaman Nabi Musa dulu. Ini menunjuk katanya bahawasa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata. Kalau tak bersifat dengan sifat kalam, sifat perkata, tentu nak bercakap tak boleh. Lalu tu di sini dengan secara dilalahnya bahawasa menunjuk ayat ini menunjuk di atas katanya Allah Ta'ala ada bersifat dengan sifat kalam. Ada bersifat dengan sifat kalam, kalam dengan mana perkata, kalam dengan mana sifat. Itulah cara kita berdalil dengan ayat. Sebab ayat ini dengan secara zahirnya ceritaan saja. Semata-mata ceritaan yang mana Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad, yang mana Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala ada bercakap bersama Nabi Musa pada zaman Nabi Musa dulu.
pada ketika Nabi Musa menajat pada bukit Turi Sina. Maka bentuk ayatnya cerita Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad, beritahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala ada bercakap dengan Nabi Musa. Tapi daripada di situ kita boleh faham katanya tak dapat tidaklah mestilah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata. Kalau tidak tak boleh nak bercakap. Sebab kalau tidak ada sifat perkata tentu dia bisu. Yang bisu tak boleh nak berkata-kata, bercakap-cakap. Di situ kemudian cara Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, cara mana? Memanglah cara bercakap tu tak macam kita bercakap sama-sama kita. Sebab kita ni nak bercakap pun memanglah mesti kena ada sifat perkata, sifat kalam. Mesti kena ada. Kalau tidak ada sifat perkata yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tentu kita tak boleh nak bercakap-cakap. Tetapi kita apabila kita bercakap, maka cara kita bercakap tu lainlah. Ada cara kita dengan maknanya keluarkan angin daripada sebelah dalam badan kita, sebelah dada kita, maka keluar mengikut angin itu keluar mengikut makhraj, maka berbunyilah suara dan suara itu bersepakai dengan makhraj haraf-haraf yang kita bercakap. Itu cara kita bercakap. Lagi pulanya cara kita bercakap sesama kita mesti pada ghalibnya, pada asalnya mesti berkedepan. Duduk depan ataunya berdekatan. Kalau jauh, kalau tidak ada alat-alat dianya, maka tak boleh kita nak bercakap. Mereka guna handphone ke apa dia, itu lainlah. Tapi asalnya kita sama kita mesti berdekatan kalau nak bercakap. Kalau nak bercakap antara satu sama lain tu. Tetapi cara bercakap oleh Allah Ta'ala itu berbeza dengan cara kita. Jangan kita faham katanya apabila cerita kata Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, mana cakap macam kita bercakap, ada mulut, ada apa dia. Bukannya maksudnya begitu. Sebab tu musannif menyatakan di sini cara bercakap oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Tapi belum pada nak tengok mana dia, kita ingat balik bahwasanya kalam dengan mana sifat ini mempunyai ta'luk, yang mana ta'luk dia tu ialah dinamakan ta'luk dilalah. Ta'luk dilalah ialah menunjuk, mana beritahu, beri faham. Ta'luk dianya dilalah, memberitahu, memberi faham. Maka kitalah tujuan kita bercakap, kita nak beritahu ke orang, artinya kita nak beri faham ke orang. Itu maknanya kita bercakap. Jadi apabila kita bercakap dengan suatu perkara, maknanya kita nak beritahu dengan suatu perkara itu kepada yang lain, kita nak bagi faham suatu perkara itu kepada yang lain. Maka sebab itulah dikatakan ta'luk kalam itu ta'luk dilalah, menunjuk. Gitu. Dengan makna menghilang Allah Ta'ala akan hijab daripada Nabi Musa dan memperdengar akan dia, akan kalamnya yang qadim. Itu makna bercakap. Bukan maknanya Allah Ta'ala keluarkan suara daripada zatnya macam kita keluarkan suara daripada mulut kita bercakap. Bukan maksudnya begitu. Bukan makna Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa dengan makna Allah Ta'ala menghilangkan hijab, dindingan Allah Ta'ala dengan mana menghilang atau membuang oleh Allah Ta'ala akan hijab, akan dindingan
daripada Nabi Musa. Hijab yang ada kat diri Nabi Musa tu Allah Ta'ala buang. Allah Ta'ala menghilangkan. Dan memperdengar. Memperdengar akan dia, akan Musa. Dan memperdengar memperdengar Allah Ta'ala akan dia, akan Nabi Musa, kalamnya yang kalam yang qadim. Allah Ta'ala bukakan hijab. Sekiranya kalau tidak dibukakan hijab tadi, kalau tidak dihilangkan hijab tadi, maka tentu sama sekali Nabi Musa tak akan dengar akan kalam Allah Ta'ala. Maka tak dapat tidak untuk Nabi Musa nak dengarkan kalam Allah Ta'ala itu, maka dengan sebab ada perdindingan, ada dinding, ada sekatan di antara Nabi Musa dan kalam Allah Ta'ala. Sekiranya kalau tak dibuka, tak dibuangkan hijab itu, tak dengarlah. Tak dibuka, tak dibuangkan hijab, tak dihilangkan hijab, maka Nabi Musa tak akan mendengarkan sifat perkata akan kalam Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menghilangkan hijab itu. Apabila Allah Ta'ala menghilangkan hijab dan Allah Ta'ala memperdengar akan Nabi Musa, mana bagi dengar? Bagi dengar kepada Nabi Musa. Bagi dengar apa? Akan kalamnya, kalam Allah Ta'ala yang qadim. Allah Ta'ala bagi dengar kepada Nabi Musa akan kalamnya yang qadim. Jadi maksudnya Allah Ta'ala memberi dengar akan Nabi Musa akan perkataan, bukan bagi dengar akan sifat kalam yang qadim betul-betulnya begitu, bukan. Bahkan Allah Ta'ala bagi dengar kepada Nabi Musa akan perkataan, yang mana perkataan itu jadi ialah ta'alluq sifat kalamnya yang qadim. Jadi kita takdir tambah sikit di situ, jadi dan memperdengar akan dia, ini memberi dengar oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Memberi dengar tu akan perkataan. Memberi dengar akan perkataan. Perkataan tu daripada mana? Daripada ta'alluq oleh sifat kalamnya yang qadim. Itulah maknanya. Jadi Allah Ta'ala bercakap oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Mana Allah Ta'ala bercakap bersama dengan Nabi Musa. Maka cara bercakapnya dengan maknanya Allah Ta'ala menghilangkan akan hijab daripada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa tu boleh dengar. Kalau tidak ada, kalau hijab tu masih ada, maka Nabi Musa tak akan dengarkan kalamnya. Maka apabila Allah Ta'ala sudah menghilangkan hijab, maka Allah Ta'ala memberi dengar kepada Nabi Musa. Memberi dengar akan apa? Akan perkataan, akan perkataannya, perkataan Allah Ta'ala. Jadi perkataan itu daripada mana? Perkataan itu daripada bertakluk oleh sifat kalamnya yang qadim. Apa dia takluk tu? Memberi faham lah. Takluk dilalah tadi tu.
Bukan artinya Allah Ta'ala bukakan hijab dan Allah Ta'ala bagi Nabi Musa dengar sifat kalamnya betul-betul, itu bukan dia begitu. Tetapi dia ada khilaf. Dia ada khilaf. Dengan mana di sini Allah Ta'ala bukakan hijab, Allah Ta'ala bagi dengar kepada Nabi Musa akan perkataannya. Perkataan Allah Ta'ala. Akan cakapan Allah Ta'ala. Cakapan tu ialah takluk sifat kalamnya yang qadim. Jadi dan memperdengar akan dia, akan kalamnya, akan perkataannya yang ialah perkataan itu takluk bagi sifat kalamnya yang qadim. Sebab kita maklum bahawasanya sifat kalam Allah Ta'ala itu dia takluk dilalah. Maka bertakluk oleh sifat kalam tu dikatakan bercakap, berkata. Hasil daripada bertakluk tu ialah perkataan. Sebab kita sifat kalam yang ada di kita. Sifat kalam yang ada pada kita itu dikatakan perkata. Kemudian apabila kita bercakap. Bercakap ni ialah satu jenis perbuatan. Satu jenis perbuatan. Apabila kita bercakap, maknanya kita memberi faham, kita menunjuk. Kita menunjuk, kita beri faham, kita beritahu ke orang tu, dikatakan kita bertakluk oleh sifat kalam. Maka apabila kita bercakap, keluar daripada mulut kitanya perkataan. Maka perkataan itulah berharaf bersuara. Maka perkataan yang ialah haraf dan suara melekat pi pada hawa, masuk kat telinga orang. Orang itu pun faham akan benda yang kita cerita, kita beritahu, kita beri faham kat dia. Maka begitulah cara dianya. Maka semata-mata sifat perkata itu, sifat kalam, memanglah benda ada boleh didengar. Suatu perkara yang ada boleh didengar, tetapi yang di sininya Allah Ta'ala bagi Nabi, Allah Ta'ala bukakan hijab dan bertakluk oleh sifat perkatanya. Bertakluk tu oleh sifat perkatanya, maknanya Allah Ta'ala bercakap. Bercakap. Apabila bercakap, hasil daripada bercakap tu hasil oleh cakapan, perkataan. Maka Nabi Musa dengar akan perkataan itu. Dengar akan perkataan itu. Maka macam mana Allah Ta'ala bercakap, macam mana perkataan itu Wallahualam. Jadi Nabi Musa dengar akan, tengok zahir kitab kitanya, Nabi Musa mendengar, Allah Ta'ala bagi dengar akan sifat kalamnya yang qadim. Sifat kalamnya yang qadim, tetapi ditanggung oleh ulama katanya dengar akan perkataan. Yang mana perkataan tu jadi daripada takluk oleh sifat kalamnya, sifat kalamnya yang qadim. Begitulah. Tengok kita pun begitu juga. Kita tak dengar sifat perkata, sifat kalam yang ada kat seorang itu. Yang kita dengar apa dia? Dengan cakapan dia. Yang kita dengar cakapan dia, tetapi cakapan dia yang kita dengar tu cakapan yang mempunyai haraf dan suara. Sebab itulah kita boleh dengar. Sebab cakapan sebab kita tak boleh dengar melainkan suara. Sebab kita sifat sama' kita tak boleh dengar melainkan suara. Jadi apabila kita nak dengar tu, kita dengar apa? Dengar perkataan. Kita dengar perkataan. Kita dengar perkataan. Maka perkataan itu daripada mana? Perkataan itu daripada bercakap. Kalau tak cakap, tak keluar perkataan, tak keluar cakapan. Jadi cakapan itulah yang kita dengar. Cakapan tu daripada mana? Daripada bercakap, berkata. Maka berkata, bercakap itulah takluk bagi sifat kalamnya yang sifat perkata. Ialah takluk bagi sifat kalam yang ialah sifat perkata. Di situ. Tengok. Antara kita dulu. Jadi kita dengar ke tidak, apabila kita dengar apa dia? Kita dengar perkataan.
Tapi cara kita dengarnya, dengar dengan telinga lah. Sebab biasanya adat kitanya sifat pendengar yang ada kat telinga kita. Kita dengar akan perkataan. Dengan sebab perkataan tu yang kita dengar tu mempunyai haraf dan suara. Kalau tak bersuara, kita tak dengar. Maka kita dengar apa dia? Dengar perkataan. Perkataan daripada mana? Daripada berkata-kata, daripada bercakap-cakap. Apabila seorang itu berkata, kita keluar perkataan. Apabila keluar perkataan, maka kita dengarlah akan perkataan itu. Jadi yang kita dengar apa dia? Perkataan. Adapun bercakap itu amrun i'tibari. Bercakap tu amrun i'tibari, itulah dikatakan ta'alluq bagi bertugas oleh sifat kalam. Sebab kita apabila kita nak beri faham kepada seorang akan benda yang ada kat dalam hati kitanya, benda yang ada dalam kepala kita, yang ada dalam hati kitanya, kita nak bagi tahu kepada orang, kita nak buat macam mana? Kita bercakap. Kita bercakap. Kenapa kita bercakap? Sebab kita ada sifat perkata. Kalau orang yang tidak ada orang bisu, dia tak cakap. Kalau nak beri faham apa-apa, dia tak bercakap. Dia buat dengan tangan dia, buat isyarat dengan tangan dia. Tetapi kita ada perkata, ada sifat kalam. Maka apabila kita nak bagi faham kepada seorang akan benda yang ada dalam hati kita, maka kita bercakap. Bercakap itulah dikatakan ta'alluq sifat kalam. Apa makna bercakap? Kita nak beritahu ke orang, itulah kita bercakap. Kita nak beri faham ke orang benda yang ada dalam, yang nampak dalam hati kita, kita bercakap. Apabila kita bercakap, maknanya kita bercakap tu, kalau nisbah kita, kita keluarkan suara daripada mulut kita. Sehingga jadi perkataan. Jadi perkataan. Apabila jadi perkataan, orang dengar perkataan itulah. Jadi orang tak dengar. Orang yang dengar tu apa dia? Dengar perkataan. Adapun bercakap, dia tak dengar sebab itu amrun i'tibari. Itu adalah perbuatan kita. Dan orang pun tak dengar juga akan sifat perkata kita. Gitulah. Jadi di sini dengan sebab antara kita dan antara kita makhluk dan Allah Ta'ala itu ada suatu dindingan, ada suatu hijab. Dengan sebab itulah kita tak nampak Allah Ta'ala sekarang. Kita tak nampak sifat-sifatnya dengan sebab ada dindingan tadi. Maka apabila dibuangkan dindingan, Allah Ta'ala membuangkan hijab itu, dinding itu daripada Nabi Musa, maka jadi terbukalah. Maka Allah Ta'ala bagi dengar kepada Nabi Musa, dengar akan apa dia? Dengar akan perkataan. Dengar akan perkataan. Perkataan daripada mana? Daripada berkata-kata. Itu yang ayat kata wa kallamallah, berkata-kata. Berkata-kata oleh Allah. Berkata-kata, bercakap-cakap. Jadi Nabi Musa dengar akan apa dia? Dengar akan perkataan. Perkataan itu hasil daripada berkata-kata. Itu wa kallamallah. Berkata-kata, dengar akan perkataan. Perkataan itu hasil daripada berkata-kata, bercakap-cakap Allah. Maka Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala boleh bercakap? Sebab dia ada sifat kalamnya yang qadim. Begitu. Jadi, dengar di sini, dengar akan perkataan. Yang mana perkataan itu hasil daripada ta'alluq sifat kalamnya yang qadim. Itulah. Tapi ada juga setengah tu dia katanya wa kallamallahu Musa taklima, tu makna lain lagi adalah tetapi yang masyhurnya maknanya begitu seperti yang dihuraikan tadi. Dan tiada dengan makna memula Allah Ta'ala akan kalamnya. Tiada dengan makna memula
memula Allah akan kalamnya, memulai sama. Tiada dengan makna memulai Allah Ta'ala akan kalamnya. Kemudian diam ia. Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Bukan maknanya begitu. Tiadalah makna berkata-kata, bercakap Allah Ta'ala dengan Nabi Musa pada ayat tadi. Wa kallamallahu Musa taklima, tu bukan maknanya begini. Tiada dengan makna memulai oleh Allah Ta'ala akan kalamnya. Memulai Allah Ta'ala akan kalamnya, ini akan bersifat Allah Ta'ala dengan kalamnya. Kemudian diam ia, ya Allah. Kemudian diam ia maknanya berhenti daripada bersifat dengan sifat kalam. Kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata, yakni kerana sentiasa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata. Bukan sentiasa berkata, bercakap 24 jam, bukan maksudnya begitu. Dia katanya tiada dengan makna memula, yakni memulai Allah akan kalam, yakni akan bersifat dengan sifat kalam. Kemudian diam ia, yakni berhenti daripada bersifat dengan sifat kalam. Tak boleh kita kata begitu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata, ini bersifat dengan sifat perkata. Kerana sentiasa tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata. Sebab sifat perkata ni sifat yang qadim, lagi pula kekal. Yang maksud di sini kata tiada memula ia akan kalamnya, dia begini. Dia kalam tu, dia katanya tiada memulai Allah Ta'ala, tiada dengan makna memula Allah akan kalamnya, ini akan bersifat dengan kalam, dengan sifat kalam. Kemudian diam, yakni berhenti daripada bersifat dengan sifat kalam. Bukan diam tu dengan mana tak bercakap tu berhenti bercakap, bukan maksudnya begitu. Kerana kenapa boleh kata bukan maksud begitu? Kerana Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat perkata. Jadi sebab kita kiranya kalam tu dengan mana sifat perkata. Maka dalam ayat tu dia katanya wa kallamallahu Musa taklima. Maka apabila kita ambil maksud bercakap Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata, sebagai bercakap. Bukan katanya, bukan maksud kata wa kallamallahu Musa taklima, maknanya bersifat Allah Ta'ala dengan kalam. Bukan nak cerita katanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Kemudian sudah bersifat tu Allah Ta'ala berhenti pula, tinggalkan pula sifat kalam tu, bukan maksudnya begitu. Yang dalam ayat tadi tu maknanya Allah Ta'ala bercakap, Allah bertakluk oleh sifat kalam Allah Ta'ala sehingga hasil perkataan. Bukan maksudnya sebab kita maklum bahwasanya kallamallahu Musa taklima itu suatu masa yang sekejap saja. Bukan sentiasa. Maka dalam ayat tu kalau kata berkata Allah Ta'ala bercakap, maka bercakap ni ialah perkara yang baru, bukan kena atas diri sifat. Bukan kena atas diri sifat perkata bagi Allah. Sebab itu dia katanya wa kallama dan berkata-kata. Wa kallamallah dan berkata, bercakap. Bukan makna bersifat Allah Ta'ala dengan sifat kalam. Bukan nak cerita pasal tu.
Bukan nak cerita pasal tu. Sebab itulah yang kita fahamnya wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata bercakap Allah Taala akan Nabi Musa. Kita faham daripada tak boleh, kita faham daripada ayat sani tak boleh kita nak tu Allah Taala bercakap melainkan bersifat dengan sifat perkata. Maka yang Nabi Musa dengar tu dengar akan apa dia? Dengar akan perkataan yang hasil daripada bertakluk oleh sifat perkata. Bertakluk oleh sifat perkata tu dikatakan berkata-kata bercakap. Jadi katanya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, maknanya bertakluk oleh sifat kalam, sifat kalam Allah Ta'ala. Bertakluk oleh sifat kalam Allah Ta'ala. Maknanya sifat kalam Allah Ta'ala memberi faham, mencerita kepada Nabi Musa. Begitulah. Maka sebab itulah dia katanya bukan maknanya Allah Ta'ala memulaikan bersifat dengan sifat kalam, kemudian dia berhenti daripada bersifat dengan kalam tu, bukan dia. Sebab tak boleh kita nak kata begitu, sebab sentiasa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata. Kalau ada permulaan, ada kesudahan. Kalau ada permulaan, ada kesudahan. Jadi Allah Ta'ala mulai bersifat dengan sifat kalam, kemudian berhenti daripada bersifat dengan sifat kalam. Itu bukan maknanya begitu. Sebab sifat kalam tu sentiasa ada. Tetapi kalau tilik kepada kalam dengan mana berkata, maka memanglah ada permulaan, ada kesudahan. Allah Ta'ala mulai bercakap, kemudian berhenti bercakap. Itu bolehlah nak kata begitu. Itulah maksudnya. Tiada dengan mana memulai Allah Ta'ala akan kalamnya, kemudian diam ia, kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Jadi cakapan musannif tu kalau kita nak tanggung katanya kalam tu kalam dengan perkataan. Tapi kalau kalam dengan mana berkata, dia kalam dengan mana berkata, dia ada permulaan, dia ada kesudahan. Sebab kena atas ta'luk. Ta'luk itu ialah benda baru. Ta'luk sifat kalam tu bercakap Allah Ta'ala itu adalah ta'luknya, ta'luk tu baru. Sebab dia katanya sentiasa, kerana sentiasa Allah Ta'ala berkata-kata. Kalau kita faham dengan secara zahirnya, sentiasa Allah Ta'ala bercakap-cakap. Bukan maksud begitu. Kalau kita nak katanya dalam cakapan musannif tu kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata, bercakap panjang masa. Bukan dia, bukan maksudnya begitu. Yang sentiasa tu mana dia? Bersifat dengan sifat perkata, itu yang sentiasanya. Yang kata sentiasa tu di mana? Bersifat dengan sifat perkata. Bukan bercakap. Bercakap tak sentiasa. Tengok kita pun sama. Yang ada kat kita semenjak daripada kecil sampai ke mati, apa dia? Yang ada kepada kita 24 jam, ada tak berputus-putus, ialah sifat perkata. Adapun bercakap, bukan selalunya ada. Waktu kita makan pun, waktu benda ada kat mulut kita makan, tak bercakap juga. Waktu kita tidur pun tak bercakap juga. Begitu. Jadi yang mana yang dia katanya kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata, kalau berkata dan bercakap, itu tak boleh jadi situ. Macam mana nak bercakap sepanjang masa, nak bercakap sepanjang masa pula? Yang tidak berputus-putus tu apa dia? Yang sentiasa ada tu apa dia? Sifat perkata. Sifat perkata. Begitu. Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata, ni sentiasa bersifat dengan sifat perkata. Maka
tengok belum pada tu sikit, belum pada kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata, yang sentiasa bersifat dengan sifat perkata. Kita tafsir begitu. Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata, ini sentiasa bersifat dengan sifat perkata. Maka kita tengok belum pada kerana Allah Ta'ala itu, dia kata tiada makna memulai Allah akan kalamnya. Kalam dengan mana apa? Kalam dengan mana sifat lah. Sebab dia kata depan tu sentiasa berkata-kata, ini bersifat dengan sifat perkata. Bukan tiada makna memulai Allah Ta'ala berakan kalam, yang akan bersifat dengan sifat kalam. Kemudian diam, yang kemudian berhenti daripada bersifat. Dah tak bersifat. Bukan maksudnya begitu. Jadi maksud daripada ayat tadi itu nak cerita Allah Ta'ala bercakap, bukan nak cerita Allah Ta'ala bersifat. Kita kena dua benda di situ. Jadi nak takut nak jadi keliru, nak jadi kesemaburan, kesamaran. Jadi yang katanya sentiasa yang sentiasa tu mana dia? Yang kata sentiasa tu mana dia? Ialah sifat perkata, itu yang sentiasanya. Adapun bercakap, berkata-kata, itu bukan sentiasa, bahkan berputus-putus. Maknanya ada permulaan, ada kesudahan. Ada permulaan, tengok, belum pada nak ada Nabi Musa, Allah Ta'ala ada bercakap dengan Nabi Musa? Tak. Belum sampai masa, tak bercakap juga. Apabila habis ceritanya, apabila dah habis ceritanya, maka Allah Ta'ala berhenti bercakap. Yang ada permulaan mulai bercakap, dah berhenti bercakap. Maknanya ada mulai bercakap, ada mulai, ada berhenti, itu di mana? Di bercakap, di berkata. Di situ, di bercakap, di berkata itu adalah permulaannya. Adapun sifat kalam yang qadim lagi pulaknya kekal, tak boleh katanya ada berputus-putus lah. Begitulah. Sebab tu dia katanya tiada dengan mana mulai akan kalam, ini mulai bersifat dengan sifat perkata, kemudian diam, ini kemudian diam, ini tak bersifat dengan sifat perkata, dah berhenti bersifat dengan sifat perkata. Kita kena tanggung gitu. Sebab dia katanya kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata, ini bukan sentiasa bercakap. Bukan sentiasa bercakap. Jadi sentiasa berkata, ini sentiasa bersifat dengan sifat perkata. Itulah. Jadi dia yang kita ulang sekali lagi untuk jadi kesimpulan. Jadi wa kallamallahu Musa taklima di sini, zahir ayatnya memberi zahir ayatnya Allah Ta'ala cerita kata dia ada bercakap dengan Nabi Musa. Dia ada bercakap dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad. Maka makna pada zahirnya, makna pada zahirnya Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Ada bercakap. Ada bercakap dengan Nabi Musa. Maka daripada bercakap di sini kita ambil dalil, kita berdalil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata. Sebabnya sekiranya kalau tidak ada sifat perkata, macam mana Allah Ta'ala nak berkata, nak bercakap dengan sama Nabi Musa? Di situ. Maka maka makna zahir daripada ayat tu Allah Ta'ala cerita kata dia berkata, dia bercakap. Maka bercakap, berkata dengan Nabi Musa di sini, itu ialah apa dia? Ialah
takluk bagi sifat perkata Allah Ta'ala. Berkata daripada mana? Daripada takluk oleh sifat perkata Allah Ta'ala. Maka bertakluk oleh sifat perkata Allah Ta'ala itulah dikatakan berkata-kata Allah. Jadi berkata-kata Allah itu yang diterjemuh dalam ayat, artinya berkata-kata itu maknanya bercakap-cakap. Berkata-kata itu kenapa bertakluk oleh sifat kalam. Begitu. Bukan maksudnya bersifat Allah Ta'ala dengan kalam. Bukan maksud di situ. Yang makna ayat. Yang ada dalam ayat tu bukan maksud katanya nak cerita Allah, nak cerita betul-betul tu Allah Ta'ala, betul-betul nak cerita Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata, bukan bukan maksud dia begitu. Sebab dia dalam kitab ni dia guna kalam, kalau dengan mana sifat pun dia guna berkata-kata juga. Dia terjemuh kalam dengan mana sifat, musannaf kata berkata-kata juga. Kalam dengan mana masdari, mana ta'luk tu, dia guna lafaz berkata-kata juga. Tengok, kita cuba tengok, selidik tengok. Tengok ulang balik pada awal ke-13, kalam artinya berkata-kata. Apabila dia terjemuh, ayat ini pun dia kata artinya berkata-kata. Kemudian ujung kita baca tadi, kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Itulah yang jadi susah di atas kitanya. Maka yang terjemuh pada ayat tadi artinya berkata. Ini berkata dengan bercakap. Gitu. Wa kallama ini bercakap. Maka daripada bercakap, itu zahir makna dianya, dia ada dua makna. Makna zahirnya ialah berkata Allah, berkata-kata Allah akan Nabi Musa. Maka apabila Allah Ta'ala cerita kata dia ada berkata, dia ada bercakap dengan Nabi Musa, makna yang satu lagi, perkara yang satu lagi yang kita ambil faham daripada ayatnya, Allah Ta'ala bersifat, mestilah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata. Begitu. Maka bercakap Allah Ta'ala akan Nabi Musa tu apa dia? Apa maksud Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa? Dengan maknanya Allah Ta'ala bukakan hijab daripada Nabi Musa dan Allah Ta'ala bagi dengar akan Nabi Musa. Bagi dengar akan apa? Akan perkataan. Yang mana perkataan itu daripada ta'luk oleh sifat kalamnya yang qadim. Bukan memberi dengarkan sifat kalamnya yang qadim. Allah Ta'ala bukakan hijab. Apabila buka hijab, Allah Ta'ala bagi dengar. Memanglah setiap kita nak dengar apa-apa, kita makhluk nak dengar, nak nampak semuanya sebab Allah Ta'ala bagi dengar, bagi nampak. Maka Allah Ta'ala buka hijab dan Allah Ta'ala memberi dengar, bagi dengar. Kalau tak buka hijab, tak boleh nak dengar. Sebab kita bukan yang berkuasa. Nak dengar sebab Allah Ta'ala bagi dengar. Nak nampak sebab Allah Ta'ala bagi nampak. Nak bergerak pun Allah Ta'ala bagi bergerak. Maka Allah Ta'ala buka hijab dan Allah Ta'ala bagi dengar kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala bagi kekuasaan Nabi Musa tu untuk nak dengar. Dengar akan apa? Dengan dengar akan perkataan yang hasil daripada berkata tadi. Berkata tu ialah ta'luk sifat kalam. Gitu. Jadi hasilnya Nabi Musa dengar apa? Dengar akan perkataan. Perkataan daripada yang hasil daripada bertakluk. Bertakluk itulah berkata. Berkata tu ialah takluk bagi sifat perkata Allah Ta'ala. Begitu.
Tiada, dia katanya tiada dengan makna memulai Allah Ta'ala akan kalam, yakni akan bersifat dengan sifat kalam. Kemudian diam, yakni kemudian berhenti daripada bersifat dengan sifat kalam. Kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata. Jadi sentiasa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata. Begitu. Jadi tiada dengan makna memula Allah akan kalam. Jangan terjemah akan kalam tu akan perkataan. Akan berkata bercakap. Sebab kalau berkata bercakap memanglah. Mulai bercakap, kemudian diam, mana berhenti bercakap. Tapi kita nak pakai begitu boleh tak? Sebab tak boleh. Sebab dia kata depan tu, kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata. Tapi bukan berkata dengan mana bercakap, berkata dengan mana sifat perkata. Jadi pendek katanya, sekali lagi, tak ni dah nak buat kesimpulan, tak jadi kesimpulan lagi. Jadi sifat perkata, sifat kalam itu tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Sifat kalam tu. Maka tak boleh kata tak boleh kata ada mula, tak boleh kata ada kesudahan. Sebab sentiasa ada kalam dengan mana sifat. Kemudian berkata bercakap. Berkata bercakap itu ialah takluk bagi sifat perkata. Maka berkata bercakap itulah, itu ada permulaan, itu ada kesudahan. Sebab bercakap Allah Ta'ala dengan Nabi Musa sama Nabi Musa. Kenapa bertakluk oleh sifat kalam Allah Ta'ala sebagai takluk yang tanjizi hadis. Bertakluk mana bercakap oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Allah Ta'ala bercakap sama Nabi Musa tu maknanya kalau kita nak tilik pada pengajian kita dengan maknanya bertakluk oleh, mentakluk oleh sifat perkata, sifat kalam, sifat perkata Allah Ta'ala. Itu makna berkata-kata, bercakap-cakap. Begitu. Bertakluk oleh sifat berkata, bercakap, berkata Allah akan Nabi Musa, maknanya bertakluk oleh sifat perkata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Bertakluk dengan Nabi Musa maknanya cerita nak apa yang dia nak cerita. Begitulah. Jadi biasanya begitulah dalam kitab tu dia ada keliru nisbah guna makna guna lafaz tu, makna guna lafaz itu. Jadi berkalam kalau bahasa Arab tu memanglah nak jadi keliru. Kalam yang sifat pun panggil kalam, yang kita kata bercakap berkata pun kalam juga dia panggil. Perkataan pun perkataan yang berharaf yang kita dengar perkataan itu yang berharaf yang bersuara itu pun panggil kalam juga dalam bahasa Arab. Maka kitab Melayu, kitab Jawi yang dahulu pada kitab Baqarah guna berkata-kata kesemuanya. Kalau dia nak cerita kalam dengan mana sifat, dia terjemah kata berkata-kata. Kalau nak cerita kalam dengan makna ta'alluq pun dia kata berkata-kata juga. Kalau kalam dengan mana perkataan itu lain sikit. Dia guna kata perkataan. Maka kita bagi-bagilah kalam, pendek katanya kalam dengan mana sifat. Itu tidak ada permulaan, itu tidak ada kesudahan. Qadim lagi pulanya kekal. Benda yang ada sentiasa ada. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Kemudian yang ada kesudahan, yang ada permulaan, yang ada kesudahan tu kalam dengan mana apa? Kalam yang ada kesudahan, ada permulaan, ada kesudahan.
Kalam yang ada permulaan dan yang ada kesudahan tu kalam dengan mana masdari, kena atas ta'alluq. Ya. Kena atas ta'alluq bagi sifat kalam, sifat perkata. Maka itu ada permulaan, ada kesudahan. Sebab ta'alluq kalam di sini, masalah bercakap dengan Nabi Musa tu ta'alluq tanjizi, tanjizi hadis. Maka berkata, bercakap tu memanglah ada permulaan, ada kesudahan. Tak boleh kita nak kata sentiasa tu, tak boleh. Sebab baru. Sebab belum pada Nabi Musa nak sampai masa janji nak bercakap di Bukit Turi Sina tu, dia tu tak bercakap lagi. Lepas pada habis kerja dia, lepas pada tu Nabi Musa balik. Dah apabila Nabi Musa nak balik tu dah berhenti dah bercakap. Bukan kata bercakap tu sepanjang masa tidak ada permulaan, bukan dia. Begitulah. Kemudian kalau perkataan itu daripada hasil daripada bertakluk, daripada berkata itu hasil perkataan, maka perkataan itulah berharaf bersuara. Kalam dengan perkataan itulah yang haraf yang suara. Yang Nabi Musa dengar tu dengar akan apa? Dengar akan perkataan. Begitu. Dengar akan perkataan. Perkataan tu daripada mana? Hasil daripada bertakluk. Bertakluk tu panggil bercakap. Hasil bertakluk tu panggil bercakap, berkata. Hasil daripada bertakluk oleh sifat perkata, sifat kalamnya yang qadim. Begitulah. Seterusnya. Dan dalil kalamnya, dan dalil kalam pula bahwasanya jikalau tiada berkata-kata ia, tengok, tiada berkata-kata, ni bukan makna bercakap. Dan dalil kalam pula bahwasanya jikalau tiada berkata-kata ia, ni jikalau tiada bersifat dengan sifat perkata. Kita tafsir begitu, bukan makna berkata makna bercakap. Sebab tu saya dah katanya dia guna berkata semacam straight. Kerana bahawasanya jikalau tiada berkata-kata, iaitu tiada bersifat dengan sifat perkata. Fardunya kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat perkata. Nescaya adalah ia bisu. Tengok tu bisu. Sebab tu jadi mana tiada berkata ni tiada bersifat dengan sifat perkata. Yang mana sifat perkata tu lawan bagi bisu, lawan bagi kelu. Jikalau tiada berkata-kata ni, jikalau tiada bersifat Allah Ta'ala dengan sifat perkata kalam ismi, nescaya tiadalah ia ya Allah Ta'ala bisu. Sebab berdua-dua benda ni, dua benda yang berlawan ni. Tak ada sifat kalam, ada bisu. Tak ada sifat bisu, ada sifat kalam. Kalau tak bersifat dengan sifat perkata, tentu Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat bisu. Nescaya adalah ia Allah Ta'ala, nescaya adalah ia Allah bisu. Ini tentu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat bisu. Kalau tak bersifat dengan sifat perkata, tentu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat bisu. Kemudian, kalau kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat bisu, boleh terima ke tidak kita ni? Akal kita boleh terima ke tidak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat bisu? Maka dia kata, dan bisu itu kekurangan. Bisu itu benda yang jadi kekurangan. Benda kekurangan, bukan masuk dalam benda kesempurnaan. Ini perkara kekurangan. Maka kita maklum dan iaitu mustahil, dan iaitu kekurangan. Mustahil nak ada pada Allah. Allah Ta'ala Maha Suci pada segala kekurangan. Allah Ta'ala Maha Suci daripada segala kekurangan. Jadi bisu setengah daripada kekurangan. Jadi maknanya bisu ini setengah daripada perkara yang mustahil. Kalau tak bersifat dengan sifat perkata, tentu bersifat dengan sifat bisu. Macam gerak dan diam. Tak diam, gerak. Tak gerak, diam. Tak bisu, tak berkata, tak bersifat dengan tidak ada perkata, ada bisu. Tak ada bisu, ada sifat perkata.
Kalau tidak ada sifat perkata, ada sifat bisu. Maka bisu ini kekurangan. Maka benda kekurangan ini setengah daripada perkara yang mustahil. Maknanya bisu mustahil terhadap Allah Ta'ala. Maka apabila bisu itu mustahil, perkara mustahil, perkara yang tidak ada, maka sabitlah kalamnya. Ini sifat kalamnya, sifat perkata. Maka sabitlah kalam, ini sifat kalamnya, sifat kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila sabit tetap sifat kalam, tetap sabit ia, tetap ia sifat kalam, mustahilah lawan bagi kalam ialah kelu dan bisu. Begitulah, itu dalil akli, dalil yang kita kira dengan akal. Jadi di sini Musa datangkan dengan dua dalil, kalam Allah Musa, dalil akli, dalil nakli, dan dalil akli pun didatangkan juga. Jadi kita boleh boleh berdalilah dengan mana-mana tu dengan dalil akli dan dalil nakli. Tetapi masalah sebagaimana maklum, sifat sama basar kalam ni didulukan si dalil akli. Dalil nakli di atas dalil akli. Sebagaimana maklum. Maka kita akhir di situ. Dan pada katanya, dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah. Kita akhir kat situ. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sekarang dah. Faridah, Bakrah. Cepat. Dan pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala